إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kurniaannya, di atas nikmat yang dikurniakan kepada kita, nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam, yang pada nikmat itu kebanyakan manusia terpedaya ataupun kebanyakan manusia rugi. Yang mana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabur Riqaq, daripada hadis Abdullah bin Abbas, bahawa Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Nabi kata dua nikmat yang terpedaya padanya oleh kebanyakan manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Jadi alhamdulillah, semoga kita termasuk di kalangan orang-orang yang maghbut. Orang-orang yang maghbut adalah orang-orang yang tidak maghbun. Orang-orang yang maghbun adalah orang-orang yang terpedaya, tertipu dengan keindahan dunia, kan, dan kecantikan dunia, kemeriahan dunia, keseronokan dunia. Jadi orang yang tidak tertipu dipanggil sebagai orang-orang yang maghbut. Orang yang tertipu, terpedaya dipanggil sebagai orang yang maghbun. Jadi maknanya dalam dua nikmat itu ramai manusia terpedaya, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Masa sihat ni kita macam-macam projek dah, macam-macam program, macam-macam rancangan. Ya kan? Tapi yang hak maghbutnya adalah rancangannya adalah untuk ilmu dan untuk mencari keredaan Allah. Itu orang yang maghbut. Adapun selainnya adalah golongan yang maghbun, dan mereka itu adalah sangat ramai lah. Ya kan? Nisbah kita panggil celup jari ke air laut, yang lekat di jari itulah yang maghbutnya. Yang tak lekat di jari itu, laut yang luas itulah dia maghbunnya. Kan? Itu maksud dia. Baik, mukadimah sikit je. Kita masuk dalam buku kita Manhaj Golongan yang Selamat. Kita dalam bab yang kedua, iaitu Manhaj Golongan yang Selamat, Jalan Golongan yang Selamat, nombor 11. Sambung nota kita. Kita ada nota minggu lepas, saya dah bagi nota. Kalau yang tak hadir tu, dia tak hadir minggu lepas, tak hadir, ada masalah insya-Allah. Maknanya kalau boleh dapat ada putus tik ke apa ke, ataupun sat lagi ambil putus tik lah. Ya kan? Saya tak bawa lah, tak putus tik yang bawa lah, sebab ingat orang tu juga mari ataupun kurang lagi kan. Sebab lah ni musim-musim cuti sekolah ni, ya kan? Macam-macam program. Baik. Muka surat 5. Muka surat 5, nota saya. Bukan buku kita. Bukan buku kita, nota saya. Tak ada nota, kongsi boleh kot. Tak ada kongsi, tak ada, hafal lah nak buat macam mana. Okay. Ya. Tak dapat ya. Saya buat 35 keping, 35 naskah.
Tapi saya tak nampak macam 35 orang, tak nampak, tak sampai 35 orang pun minggu lepas. Oh ya ke? Saya duk sangka macam tu. 35 ni pun kira saya ada lebih 5 naskah lagi saya dalam bajet saya lah. Rupanya lebih. Tak apalah. Macam mana? Dan ada nota baru saya buat tu, tapi saya buat 40 naskah. Tapi insya-Allah bila dah sampai tajuk dia saya bagilah. Saya tak mau bagi sekarang. Sampai baru saya bagi. Okey, baik. Hari itu kita bincang tentang, maksudnya, kafirkah mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan kita sampai kepada sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 65, bahawa Allah bersumpah yang menegaskan bahawa keimanan tidak sah kecuali dengan 3 hal. Surah An-Nisa ayat 65, surah nombor 4 tu kan. Tu di situ. Muka surat 5 juga, yang pertama, kedua, ketiga bawah tu kan. Yang mana keimanan tidak sah kecuali dengan 3 hal. Pertama, sedia berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perselisihan. Syarat dia. Syarat nak termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Tuhan engkau mereka belum dikira beriman, sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi maknanya tidak sah iman itu melainkan sedia berhukum kepada Rasulullah SAW dalam setiap perselisihan. Yang kedua, lapang hati menerima hukumnya. Kita rasa segar hati kita, lapang hati kita, kita dapat apa yang Nabi kata. Nabi kita tak boleh buat macam ni, Nabi kita jangan buat macam ni, kan? Nabi beritahu kepada kita amaran dan ugutan-ugutan. Kalau kita buat macam ni, akan dapat balasan dia macam ni. Jangan makan riba, jangan makan rasuah, gini-gini. Nabi kita la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah laknat orang yang beri rasuah dan orang yang menerima rasuah. Jadi maknanya kita lapang hati kita, lapang dada kita apabila diberitahu kepada kita ini larangan Allah dan Rasulnya SAW. Lapang hati menerima hukumnya, tidak ada rasa kecewa dan sesak dalam jiwa. Itu saya ulang minggu lepas lah, kan? Tak ada rasa macam tak seronok. Bila Nabi cakap macam tu, ada hadis, orang beritahu ni hadis ada macam ni. Adakah? Oh, saya tak tahu sebelum ni. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kerana beritahu kat saya tak tahu pun ada hadis yang larang ni, kan? Baik, ketiga, penerimaan secara menyeluruh dengan menerima segala yang diputuskan dan melaksanakan tanpa menunda-nunda ataupun menyeleweng. Apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis dia, perintah dan larangan, dia terima bulat-bulat. Selama mana hadis itu sahih, maka dia berpegang dengannya. Itu dia. 3 hal tu. Bila ada 3 hal tu, barulah kita dikira sempurna iman kita. Baru sempurna iman kita. Baik, sementara pada bahagian kedua bawah tu, yakni ayat-ayat menghukum dengan kekufuran, kezaliman dan kefasikan. Dalam surah Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 47, Allah Ta'ala cerita tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala tu. Allah sebut al-kafirun, al-zalimun, al-fasiqun, kan? Baik, dalam surah Al-Maidah ayat 44, ayat dia maksudnya bukan ayat di awal tu lah, ujung sikit tengok kan. Ujung sikit ayat dia tu, ayat 44 yang ujung tu, Allah sebut wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum mengikut apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Maksud gitu. Jadi ayat ni kena baca lagi lah, dan ada tafsiran dia. Bukan kita boleh ambil zahir ayat tu saja, tak boleh. Ada tafsiran dia. InsyaAllah kita akan sampai kepadanya. Baik, dalam ayat 45 surah yang sama juga, surah Al-Maidah ayat selepas tu, Allah kata wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ayat ujung tu kan. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim ni maksud dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu orang yang zalim. Dan ayat yang seterusnya 47, dia langkah satu ayat yang ujung tu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Mereka yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi maknanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala ni, dia tak lari daripada 3 keadaan ni lah. Sama ada mereka itu orang kafir, ataupun dia orang zalim, ataupun dia orang fasik.
tak termasuk dalam kategori orang soleh. Maknanya gitu. Baik, Allah Ta'ala berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang yang kafir, mereka semuanya adalah orang-orang yang zalim. Allah kata, bila sebut dia kafir, kafir ni maksud yang tak beriman lah, yang ingkar lah dengan agama Islam, maka dia adalah orang-orang yang zalim umum. Dan firman Allah lagi dalam surah At-Taubah, tadi surah Al-Baqarah ayat 254, ini At-Taubah ayat 84. Ujung ayat tu Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka kafir dengan Allah, kafir dengan Allah dan Rasulnya SAW, wa matu, dan mereka mati, wa hum fasiqun, sedang mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi di sini dalam dua ayat ni, ayat yang 254 surah Al-Baqarah, surah At-Taubah 84 ni, nak ceritanya bahawa sifat-sifat tu ada dalam diri orang kafir. Wal kafirun, orang kafir ni orang zalim. Orang kafir juga adalah orang yang fasik. Kan? Baik, maka setiap orang kafir itu zalim dan fasik. Bila sebut kafir ni, dia maksudnya tiga dalam satu lah. Kan? Tiga dalam satu. Bila kafir ni dia ada zalim, dia ada fasik, dia ada kufur. Kan? Bila sebut orang kafir tu, dia zalim, dia fasik dan dia kufur. Maka setiap orang zalim adalah fasik. Ataukah hukuman kufur, atau ada kita di sini persoalan ya, persoalan, ataukah hukuman kufur, zalim dan fasik ini mengikut keadaan diri mereka yang tidak melaksanakan hukum Allah? Maksud gitu. Maknanya hukum kufur, zalim dan fasik ini mengikut keadaan diri mereka yang tidak melaksanakan hukum Allah. Tengok diri dia macam mana. Dia tak terima hukum Allah tu sebab apa? Huraian di belakang nanti. Dia tak suka ke? Dia terpaksa ke? Dia tahu ke tapi dia ikut nafsu dia ke? Maksud dia hukum dia ada di antara tu. Ini yang lebih dekat menurutku, kata Syekh Saleh bin Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Maka kami katakan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah kerana meremehkannya, dia meremehkan hukum Allah Ta'ala, dia remehkan, dia kata apalah Quran ni tak layak sekarang ni, 1400 tahun dah kan, tak sesuai dah sama sekarang ni, tak sesuai dah, tak layak. Dia meremehkan hukum Al-Quran, dia menghinakannya, dia menghinakan hukum Al-Quran tadi. Macam-macam dia kata. Atau berkeyakinan bahawa hukum lainnya lebih bagus, lebih bermanfaat untuk makhluk, maka dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan daripada agama. Dia hina hukum Allah Ta'ala, dia hina Al-Quran, dia hina hadis-hadis Nabi SAW yang disebut padanya hukum-hukum tadi kan. Umpamanya hukum, macam hukum hudud sekarang kan. Dulu, sekarang pun macam itulah. Hukum tadi tak berubah. Hukum tak berubah. Zaman ni dia berkembang, tapi hukum Allah Ta'ala macam tu lah, macam tu. Baik, di antara mereka ada orang-orang yang membuat aturan yang menyalahi aturan Islam yang dijadikan manhaj. Manhaj ni apa dia? Pedoman agar orang-orang berjalan dengannya. Maka mereka tidaklah membuat aturan, yakni syariat, yang menyalahi syariat Islam kecuali mereka berkeyakinan bahawa ia lebih bagus dan lebih bermanfaat untuk makhluk, di mana telah diketahui secara pasti dari sisi akal dan fitrah bahawa seseorang tidak akan mengganti sesuatu manhaj dengan pedoman yang lain yang berbeza kecuali dia berkeyakinan tentang kelebihan, pengganti dan kekurangan pada apa yang diganti. Mana dia ambil yang baru, dia tinggal Al-Quran, hukum Al-Quran, maka dia mesti dia kata hukum ni lebih baik. Dan tak sepertinya, mungkin ada sesuatu yang terpaksa dia buat macam tu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, sementara dia tidak meremehkannya dan tidak menghinanya. Dia tak mengikut Al-Quran, bukan pasal dia bukan pasal dia nak menghina Al-Quran. Mungkin ada dengan sebab alasan dia yang tertentu, kan? Bukan dia tidak yakin bahawa hukum Allah itu lebih bagus daripada hukum yang lain. Akan tetapi dia berhukum dengan selainnya kerana kekuasaannya terhadap rakyat, juga sebagai balas dendam untuk dirinya atau semisalnya, kan? Itu dia.
Dia dah jadi ketua, dah jadi pemimpin pemerintah, dan dia telah berkuasa ke atas rakyat. Dia nak buat hak dia punya sendiri lah. Bukan makna dia tak terima Al-Quran tadi, tapi dia nak buat hak dia sendiri. Aku nak try aku punya, tengok. Okey ke tak okey ke? Try. Itu dia. Ataupun dia nak balas dendam kepada rakyat yang dulu tak sokong dia ke apa ke. Hari ni giliran aku untuk balas dendam. Jagalah hangpa. Kan? Dia pun buat macam-macam. Potong bantuan lah, apalah. Contohnya lah kan. Itu dia. Maka dia orang zalim, bukan kafir. Dia orang zalim. Dia zalim, dia berdosa. Tapi ada chance nak masuk syurga lagi lah, insya-Allah. Ada harapan untuk masuk syurga. Ataupun dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, dengan sebab-sebab amalan dia tertentu, Allah ampunkan dia. Dengan kehendak atau rahmat daripada Allah Ta'ala, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Itu hak Allah Ta'ala. Syurga neraka ni Tuhannya, bukan kita punya. Bukan kerja kita nak kata kawan tu tak berhak untuk masuk syurga. Tak. Kezalimannya berbeza-beza mengikut hukum yang dibuat dan cara hukuman dia. Tengok kezaliman dia lah, macam mana apa yang dibuat pada rakyat tadi kan. Dia hukum bunuh rakyat yang tak ikut, tak sokong dia ke. Dia penjarakan rakyat yang dia nampak macam tak sokong dia ke apa ke. Tengok kezaliman yang dia buat tadi lah. Kalau berat kezaliman dia, maka beratlah dosa dia tadi. Sikit kezaliman dia, sikitlah dosa dia tadi. Tapi nak ceritanya zalim, orang zalim. Itu dia. Jadi maknanya orang zalim ni beratlah balasan dia, berat. Okey. Masuk neraka, kemudian nak kena pergi minta maaf pada orang yang dia zalimi. Susahlah, jadi panjang cerita. Panjang cerita. Sebab itu kata penyair Arab, la tazlimanna in kunta muqtadira, fazulmu yufdi ila an-nadami, fazulmu yufdi ila an-nadami. Janganlah engkau melakukan kezaliman kalau engkau berkuasa. Kerana apa? Kezaliman itu akan membawa pada penyesalan. Kezaliman akan membawa pada penyesalan. Sama ada sesal di dunia ataupun sesal di akhirat. Dia tak boleh lari dah. Itu dia. Ini orang zalim. Sementara orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak meremehkan dengan hukum Allah, tidak menghina, dan tidak berkeyakinan bahawa lainnya lebih baik dan lebih bermanfaat untuk makhluk. Akan tetapi dia berhukum dengan lainnya kerana untuk menyenangkan hati pemerintah. Umpamanya hakim, orang yang berjawatan hakim tadi kan, dia jatuhkan hukuman kerana apa? Bukan kerana kebenaran, tapi kerana nak menyenangkan hati yang memerintah dia, kerajaan pemerintah. Atau kerana rasuah, dia dapat ni, dapat tu, dapat ni, dapat tu, dia pun jatuhkan hukuman dengan sebab tadi. Atau kerana lainnya daripada kepentingan dunia, maka dia fasik, tidak kafir. Tidak kafir. Itu dia huraian, pendetailan dia. Dan kefasikannya berbeza-beza sesuai mengikut hukuman dan cara pelaksanaannya. Tengoklah keadaan fasik dia macam mana tadi kan. Dosa dia macam mana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi maknanya kita tak boleh nak hukum, tak mau buat apa yang Allah Taala laksanakan daripada hudud dan sebagainya, kafir. Tak boleh hukum macam tu. Jadi maknanya kena tengok macam mana keadaan dia. Tapi yang kerja hukum orang ni bukan kita, bukan orang awam. Ini kerja para ulama kibar kan. Depa ni akan tengok macam mana, akan jumpa orang tu tadi, dia akan bincang macam mana cerita gini-gini. Setelah disampaikan bukti yang jelas dan nyata kepadanya, dia masih lagi dalam keadaan menghinakan apa yang Allah turunkan tadi, barulah para ulama tadi akan menjatuhkan hukum kufur kepada orang tersebut. Tapi bukan kerja kita kan, menjerit-jerit kau ni kafir, kau tu kafir. Tak. Itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan orang. Itu dia. Baik. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni gelaran kepada moyang dia tu, moyang dia. Nama dia Ahmad bin Abdul Halim, nama dia. Orang sebut Ibn Taymiyah ni kan. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abil Qasim bin Muhammad bin Taymiyah. Kita ni nasab kita berapa nasab je kita ingatnya. Kan? Ingat dekat tok kita kan, moyang kita pun dah kelabu lah. Atas pada moyang langsung tak nampak. Kan? Kecuali orang dia kata saya keturunan Raja Melaka kan. Tu pun belum tentu boleh percaya. Kan? Saya pun boleh mengaku keturunan raja kan. Saya umpamanya sekarang Raja Sultan dah mangkat kan. Siapa-siapa nak mengaku kata dia raja di hilir.
Siapa-siapa dia nak mengaku kata dia raja di hilir yang layak untuk jadi sultan, ganti sultan yang mangkat kan. Jadi macam tu nasab tadi kan. Itu ada seorang apa nama yang apa, dia pergi beli sanad, pergi buat sanad dekat mana, dekat Aceh ke kat mana ke. Ada satu kan, tak payah cerita lah, dia pertubuhan macam apa tu kan, hak tu jual ubat-ubat apa ni kan. Dapat gelaran apa, raja apa, tak tahulah. Ya. Kalau tahu senyap dah lah. Dia bertobat dah kot. Dia bertobat dah, Allahu a'lam. Itu. Baik. Ini keturunan silsilah dia. Kalau kita boleh ingat silsilah kita hebat. Tapi orang Arab dia suka buat nama yang senang-senang. Muhammad bin Ahmad bin Mahmud bin Ahmad bin Ali bin Muhammad. Dia senang nak ingat kan. Hak kita nama sampai gabung nama mak dengan ayah ni yang jadi masalah ni. Ayah dia pun nak juga nama di situ, nama anak dia kan, walaupun satu huruf. Mak dia pun nak juga nama dia di situ, di nama anak dia, walaupun satu huruf. Hak tu yang jadi macam-macam tu. Ada kawan ayah dia frust, tak boleh tengok boxing antara apa Joe Frazier dengan Muhammad Ali. Dia rangkum dua nama tu, buah nama anak dia. Hari tu apa yang boxing tu kan, tinju tu, dia tak dapat pergi tengok. Isteri dia nak bersalin. Hari tu dia tak boleh tengok lah. Dia ubah nama dua tu kan. Kawan lah kan, tak sabar lagi dia tahu dia duduk rakam ni kan. Masuk YouTube, telefon ustaz sebut nama aku kan. Itu dia ayah dia rangkum dua nama tu. Saya tahulah nama tu, tapi tak mau bagi tahu lah kan. Bunyi macam sedap kan, bunyi macam sedap. Dia ambil ujung ni kan. Tak usah tukar lah kan. Kalau nak buat nama cucunya, boleh tak masalah apa. Baik, itu cerita dia. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala terhadap mereka, kata dia terhadap mereka yang menjadikan pendeta dan ahbar, yakni ahbar rahib lah. Rahib ni maksudnya orang alim sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya Nabi kata kepada apa nama sahabat tu kan, kita baca minggu lepas, Nabi kata mereka telah ambil pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Kata sahabat tadi, dia tidak menyembah apa nama rahib-rahib itu. Nabi kata, tidakkah mereka mentaati pada perbuatan rahib-rahib itu, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal? Dia kata benar. Nabi kata itulah dia penyembahan terhadap rahib itu. Kata dia bahawa mereka berada pada dua sisi, dua kedudukan. Sisi pertama, mereka mengetahui bahawa para pendeta dan rahib itu mengganti agama Allah, lalu mereka mengikutinya atas penggantian itu, serta meyakini penghalalan apa yang diharamkan dan pengharaman dari apa yang dihalalkan, kerana mengikuti pemimpin mereka, padahal mereka mengetahui perbuatan itu menyalahi agama para rasul. Maka ini adalah kafir. Perbuatan mereka tadi mentaati dalam menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, maka mereka jadi kafir. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menamakannya sebagai bentuk kesyirikan, syirik, dosa. Itu dia. Jadi benda yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Tak boleh kita nak halalkan yang haram, tak boleh nak haramkan yang halal. Walaupun benda tu sedikit haram kan, DNA babi, nak sebut apa lagi, khinzir kan, daripada sebut khinzir lembut sikit, sama lah, khinzir bahasa Arab, babi tu bahasa kita kan. Jadi mana walaupun sikit benda tu haram. Itu dia. Jadi musibah yang menimpa kita umat Islam hari ni di Malaysia ni macam tu lah keadaan kan. Hak kita duduk makan hari-hari, tu dia, hak dia pun tahu, hak dia pun tak tahu, berlambak lagi. Hak kita tak tahu ni berlambak, tapi nak buat macam mana kan. Kita ni hukum ikut yang zahir lah. Kalau tidaknya pakai tak makan lah. Tengok depan mata kita, lepas tu orang dah bagi pengesahan apa semua, maknanya kita jauhilah benda macam tu kan, yang kita tahu. Tapi pihak-pihak yang berwajib ni, dia kena ambil berat lah tanggungjawab dia kan. Dia makan gaji bahagian dia tu, dia kena usaha cari turun padang apa semua. Takkan nak duduk dalam aircon dia kan, duduk depan komputer. Tak, dia kena turun, dia kena bahagian dia turun, cek apa semua. Sekarang ni sebab bahagian pemakanan kita di Malaysia ni bukan majoriti orang Melayu kita buat, bukan orang Islam kita buat. Apa yang kita makan tu, segala bihunnya apanya kan, mi lah apalah,
Cumanya alhamdulillah rumah saya belakang kedai mi Cik Siti. Kan? Segala tahu saya nak makan, alhamdulillah, tak ada masalah apa, tak ada was-was. Bila beli mi cap masjid ke, cap apa ke, saya tak tahulah tu, saya tak tahu. Tapi saya akan cari Cik Siti, saya pergi sendiri. Saya minta hari ni punya yang baru, kan? Boleh makan yang fresh baru. Di kedai tak tahu bila lah, kan? Dengan pengawetnya, mereka tak bawa bahan pengawet katanya. Sebab tu beli mi tu pagi 2 hari dah nak masam lah, kan? Tapi alhamdulillah lah. Mana ada fardu kifayah tadi. Orang lain buat, kita tak payah, kan? Kita tak payah, mereka dah buat dah. Tapi kalau kita nak buat, tak ada masalah, bagus, kan? Bagus, memperbanyakkan, meramaikan orang Islam tadi dalam bidang pembuatan makanan tadi. Tapi itulah, makanan kita ni hari ni macam tu lah. Semuanya orang tak Muslim buat. Kalau kita pergi tengok orang duk picek tu, kan, macam-macamnya cerita, kan. Tapi maknanya kita tak tengok, alhamdulillah lah. Kita hukum yang zahir. Yang zahir. Tapi apa yang masuk dalam kita duk makan apa semua tu tak tahu, kan. Tapi hak kita makan baru ni nak kena samak ke? Hak tu cerita mengarut lah. Lepas nak kena samak mulut lah apalah, kan. Ni cerita mengarut. Lepas tu hak cerita nak tukar darah apa ada, cuci darah. Ni tak mau nak mengaji, kan. Darul Taklim ni seminggu 7 hari 8 hari duk budak kelas, kan? Tak mau main mengaji. Jahil murakkab. Dah jahil lagi, kan. Jahil di atas jahil. Lepas tu masuk statement dalam surat khabar siap dengan muka lagi. Malu lah, kan. Lepas tu orang duk hantam dia, kena cuci darah. Cadbury ni kena bayar, kena bawa keluar duit, bayar, kan. Kepada rakyat Islam, orang Islam di Malaysia ni untuk cuci darah, tukar darah, kan. Hai, macam-macam. Dia jadi serabut. Orang Kedah kata, orang Penang kata qasad habis. Jadi qasad. Benang jadi qasad je nak buka je lah, kan. Pakai lempak lah benang tu. Macam tu lah keadaan dia. Susah, kan. Susah. Itulah maknanya ada pihak yang berwajib. Mereka ni fahamlah tanggungjawab mereka, kan. Kalau mereka buat kerja betul-betul, Allah Ta'ala bagi pahala besar lah kat mereka. Tapi kalau ambil kerja culah lah apalah, tak ada culah. Kerja malas, kan. Kerja nak menyeleweng, lepas tu suruh tangan masuk bawah meja, kan. Orang tinggal envelope dalam bawah meja kita, baru buka-buka ada note dalam tu tebal, kan. Macam-macam lah cara dia buat, macam-macam. Tu dia. Nak cerita tu banyak lah benda nak cerita. Kita faham sendirilah, kan. Kita duk baca, kita duk dengar, ada telinga, kita duk dengar, ada mata, kita duk tengok, kan. Ada akal, kita boleh fikir. Tu dia. Kena selamatkan diri kita lah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tu dia. Tapi benda fardu kifayah ni banyak kita terlepas, kan. Fardu kifayah ni banyak kita terlepas. Terutamanya dalam bab pemakanan kita. Siang malam kita duk makan tu, kan. Minuman, makanan apa semua, carilah hak orang Islam buat. Hak orang Islam buat ni fikir nak beli je, kan. Kena hak kilang hebat-hebat sikit, kilang-kilang orang Islam tadi, dia pun nak beli. Orang Islam ni dia tak boleh tengok duit, kan. Tengok duit satu beg ke, seguni duit ke, dia mula lah, lupalah fardu kifayah tadi. Wallahu alam. Cap kipas udang ni orang kata hak Melayu lagi. Tapi saya jumpa orang hak bawa lori tu, dia kata, abang jual dah, dia kata. Saya kata betul ke? Tapi saya tak pastilah orang hak bawa lori tu tak siqah pun saya nampak. Wallahu alam lah, kan. Nak kena cari rawi yang siqah lah. Ataupun pergi jumpa dia sendiri, pengusaha dia tanya, kilang kipas udang ni dah jual dah ke? Kalau dia kata tak, maknanya kita pegang hak zahir dia lah. Tapi walaupun dia dah jual, tapi maknanya sistem cara tu mungkin nak cara depa lagi lah. Wallahu ta'ala alam. Tak tahu. Saya cuma dengar ni, cerita dengar ni tak boleh jadi. Cerita dengar ni macam cerita surat khabar, kan. Cerita surat khabar ni betul semua ke? Oi, bukan betul semua. Hak saya tu dia 2 muka surat, dia bertuduh penuh 2 muka surat, kan. NSTP 16 Jun tahun 2010. Siap dengan gambar lagi, kan. Tu nak kata orang surat khabar ni kebanyakannya pembohong, penipu, kan. Kebanyakannya. Tu dia masuklah YouTube biar orang surat khabar baca, dengar, kan. Saya bukan nak samaan mereka, tapi kalau mereka tak minta maaf kita, kita tuntut di akhirat besok lah, banyak pahala kita dapat. Mereka ada kata juga, ya. Ustaz, tadi pasal kicap tu, Ya. kalau kita dah dengan cerita macam tu, adakah kita harus berhenti? Tak, kita tengok dari sudut halal dia lah, dari sudut halal. Walaupun orang tak Islam buat, kalau halal benda tu kita boleh makan. Ustaz, boleh tak kalau kita dah dengar cerita macam itu, apa kita harus buat?
Kalau kita boleh buat satu kilang baru, buatlah. Tak boleh buat, nak buat macam mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Allah tak memberati kita melainkan apa yang kita mampu. Dekat mana yang kita mampukan. Tapi kita kena faham fardu kifayah tadi. Kan? Fardu kifayah kena ada. Hak buat hak kilang ayak soya, kilang apa kicap apa semua, kena ada. Satu daripada kumpulan Islam tadi kena buat benda tu. Pemakanan tadi banyak sangat pergi supermarket nak cari hak orang Islam, cari orang Islam. Pakai tak makan bihun lah. Kadang-kadang bihun tu dia pun ambil bungkus ya. Dia beli kilang tu, dia balik dia buat bungkusan. Allahu alam. Jadi kita ni ambil yang kita tengok hati kita tenang kepadanya. Oh ni bihun ni nama Melayu ni jalan tak apa. Oh ni cap masjid ni. Bagus kan masjid. Kan? Tapi bukan buat di masjid, cap masjid. Allah, tu dialah akhir zaman ni macam tu kan. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri al-masiku ala dinihi. Orang yang berpegang dengan agamanya seperti orang yang nak genggam bara api kan. Kita nak cari yang hak mana 100% yang puas hati kita ni susahlah. Sebab orang Islam sendiri, dia yang salah dia. Allah Ta'ala dah bagi tanggungjawab tu pada dia. Dia pergi bagi ke orang lain dengan keuntungan dunia yang sedikit tadi kan. Dia tinggalkan fardu kifayah tadi. Itu dia benda fardu kifayah. Dengan segala kek rotinya apa kan, makan roti buatan orang Islam makan. Allahu Akbar. Itulah dia. Baik. Yang pertama, mereka ni hukum kafir kerana mereka taat kepada ruhban mereka, pendeta-pendeta mereka dalam menghalal apa yang Allah haramkan dan mengharam apa yang Allah halalkan. Dia pun yakin, percaya itulah yang sebenarnya, maka mereka jadi kafir. Kedua, mereka yakin dan percaya bahawa pendeta mereka telah melakukan perbuatan dosa, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Akan tetapi mereka, yakni pengikut, mentaati pendeta mereka untuk buat dosa kepada Allah Ta'ala saja. Bukan dia percaya, dia pun tak percaya, tapi dia tahu benda tu salah, haram. Dia pun ikut saja. Ikut kerana apa? Nafsu dia buat tadi. Bukan dia pun yakin bahawa itu adalah perintah daripada Allah. Itu dia. Sebagaimana yang dilakukan orang Islam dari perkara maksiat yang dia yakin itu adalah satu maksiat. Macam orang Islam minum arak, alah dia tahu benda tu haram tapi dia minum juga. Dia tahu benda tu berdosa, dia buat juga. Dia berdosa lah. Itu dia. Mereka yang semisalnya hanya dihukumi sebagai pelaku dosa, pembuat dosa. Baik. Berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla terbahagi kepada dua. Ada dua bahagian pula. Nak berhukum dengan selain daripada hukum Tuhan ni ada dua bahagian orang pula. Pertama, mencari ganti hukum yang lain daripada hukum Allah Ta'ala yang mana dia mengetahui tentang hukum Allah tersebut. Akan tetapi dia berpendapat bahawa hukum yang baru lebih baik, lebih utama dan lebih bermanfaat untuk manusia dari hukum Allah Ta'ala, atau sama darjat antara dua hukum tersebut, maka kafirlah dia dengan kafir yang mengeluarkannya dari Islam. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Itu dia. Maknanya dia yakin hukum selain hukum Tuhan ni baik ataupun sama ya. Alah sama je, Allah Ta'ala pun sama, ini pun sama juga. Dua-dua nak ajak kepada kebaikan, dua-dua nak mencegah daripada kemungkaran, sama je. Bila sama je antara dua tu, dah habis dah, jatuh dah akidah dia. Berat tu. Tapi orang jahil, nampak macam mana kan dia jahil. Baik. Kerana pelakunya tidak reda Allah sebagai Tuhan yang hanya dia sahaja layak disembah dengan sebenarnya, dan tidak reda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diutuskan, serta tidak reda Islam sebagai agama yang dianuti. Itu dia. Maka kenalah atasnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 50. Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Adakah hukum jahiliyah yang mereka tuntut? Adakah hukum jahiliyah yang mereka nak cari? Hukum jahiliyah ni maksudnya hukum orang tak erti lah. Bukan hukum sebelum Nabi datang tu. Jahiliyah ni maksud dia. Jahil yang tidak tahu tentang Islam, itu jahiliyah. Kita sekarang ni berada di jahiliyah. Kita berada dalam zaman jahiliyah, kurun yang ke-20 lah, 20 kan 21 lah. 21 kan? Kurun yang ke-21.
penuh dengan kejahilan. Itu dia. Walaupun banyak orang duk mengajar, ada banyak ceramah agama, banyak ustaz-ustaz, banyak kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita apa semua, macam tu pun ramai lagi orang yang jahil, yang tak belajar, yang tak ambil tahu langsung pasal agama dia. Sangat ramai. Ya kan? Beza dia celup jari dalam laut, hak lekat di jari itulah dia yang nak ikutnya, yang nak belajarnya, yang nak fahamnya. Hak laut itulah yang tak maunya. Ramai sangat. Itu dia. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 44, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 26, 27, 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika bi'annahum qalu, demikian itu sesungguhnya mereka berkata, lilladzina karihu ma nazzalallahu, mereka berkata bagi orang-orang yang benci, tak suka ma nazzalallahu, apa yang Allah Ta'ala turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan taat kepada kamu pada sebahagian perkara sahaja, kan? Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah Maha mengetahui rahsia mereka. Israr, perkara-perkara yang mereka sembunyikan di dalam hati. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu, bagaimana Allah Taala kata, maka bagaimana apabila mereka dimatikan oleh para malaikat. Malaikat datang cabut nyawa mereka. Yadribuna wujuhahum, malaikat tadi akan pukul muka-muka mereka, wa adbarahum, dan belakang-belakang mereka akan dipukul oleh malaikat tadi. Dunia ni tak apalah, bolehlah kan, kita pusing kot sana, pusing kot ni, kan, macam-macam kita bagi alasan dan sebagainya. Dunia bolehlah, kan. Tapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Bila dicabut nyawa tadi, siaplah untuk menerima azab, siksaan, macam-macam siksaan yang duk tunggu tu. Diingatnya ceritanya habis kat dunia ni saja, kan. Mati-mati ni buka cerita lain pula. Ingat habis kisah dah. Rupanya ada lagi di alam barzakh. Panjang. Alam barzakh ni alam yang panjang, kedua selepas alam akhirat. Beribu tahun, 1000 tahun lah kan, ataupun 10,000 tahun, 50,000 tahun dan sebagainya. Duk tunggu, duk kena seksa dalam kubur tu lah sebelum seksa di akhirat. Jadi manusia yang jahil ni dia tak takut pada Allah Ta'ala. Yang takut pada Allah Ta'ala ni orang yang berilmu, orang yang belajar. Yang tak belajar ni dia tak takut, dia tak heran pun. Orang cerita pasal alam barzakh apa semua, kan, nanti kita akan dibangkitkan di kubur, dia akan disoali. Kita macam mana boleh bangun? Terantuklah kepala. Masuk liang lahat, dia kata besar tu liang lahat kan. Nak bangun macam mana? Benda ni tak logik, tak boleh masuk akal. Nak bangun macam mana? Kan? Malaikat nak masuk macam mana dalam tu? Pelik dia kata. Tu dia. Tiba-tiba tengok, sungguh Allah, nak patah balik tak boleh dah. Terima tu dia. Baik. Zalika bi'annahum, demikian itu sesungguhnya mereka ittaba'u ma askhatallah, mereka ikut apa yang Allah murka. Apa yang Allah suruh mereka tak mau ikut. Quran pun tak reti nak baca. Kebanyakan kita macam itulah. Kebanyakan kita ni, kebanyakan manusia ni, orang Islam ni tak reti baca Quran. Mungkin dulu masa umur dia 12 tahun, 13 tahun, dia lancar baca Quran. Mai umur dia 40 tahun, 50 tahun, nak baca muka pertama Al-Quran, kulit Al-Quran tu tak reti nak baca dah. Ni dia tulis apa ni? Tulis apa rekod-rekod ni? Al-Quran tu kan, huruf dia khat macam tu, tak boleh baca dah. Musibah kita hari ni, orang Islam ramai yang tak reti baca Quran. Dah dia tahu dia tak reti baca Quran, dia tak mau belajar. Tu masalah. Kalau dia belajar Quran saja, tu masalah juga. Belajar Quran dia sampai 30 tahun tajwid. Ada kelas mana makcik? Ni ustaz tu ajak tajwid. Esok pula mana? Mak ada kelas mana mak? Ada taranum. Esok mau kelas mak? Kan? Maknanya hari-hari tajwid belajarlah, tadabbur, menghayati Al-Quran tadi kan. Kita kena baca Quran. Jadi maknanya Allah Ta'ala, Nabi ni pergi mengadu kat Allah Ta'ala bahawa kan,
umat dia tadi akan ambil Quran tadi mahjura. Dia tak mau ikut Quran. Dalam surah apa? Surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat Allah, Nabi mengadu ke Allah Ta'ala, kata apa nama umat dia tadi jadikan Quran tadi, surah Furqan ayat 30 kan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul itu, hai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ni mereka jadikan Quran ni mahjura, ditinggal macam tu saja. Dia tak baca dan tak beramal dengan Quran tadi. Jadi maknanya gitu. Bulan Quran tinggal sebulan lagi lebih kurang kan. Jadi kita berlatihlah, kita baca Quran. Baca Quran. Itulah saya bab Quran ni dengan Syekh Muhammad Hassan hafizahullah, diceritakan tentang kan, sahabat dia seorang doktor yang duk bedah orang tu. Dia cerita ketika dia di mana tempat dia tempat kerja dia, ada datang satu orang tua yang umur dah 60 tahun. Datang muka bersih, muka berseri kan. Dia sakit, nak buat pembedahan. Jadi dia tanya doktor, saya ni nak buat operasi bedah ni berapa jam masa dia? Doktor kata lebih kurang 4 jam, 5 jam macam tu saja. Orang tua ni pun duduk menung, muka dia pun sedih kan. Tiba-tiba dia menangis, keluar air mata. Doktor ni tanya, apa siapa? Pakcik takut ke? Orang Mesir lah cerita ni kan. Pakcik takut ke? Kan? Pakcik tak takut, dia kata. Kenapa saya tengok macam pakcik susah hati, pakcik sedih menangis? Dia kata pakcik bukan sedih menangis pasal apa? Dia kata pakcik ni wirid pakcik Quran ni, satu hari pakcik baca 10 juzuk Quran. Jadi dalam masa 4 jam tu dah lepas berapa juzuk Quran lah. Kalau satu jam pakcik dah baca 2 juzuk Quran, 2 jam dah 4 juzuk Quran. Jadi maknanya berapa juzuk Quran dah terlepas. Itu yang pakcik sedih tu, nak baca wirid. Itu wirid harian pakcik, satu hari 10 juzuk Quran, umur 60 tahun. Tentulah dia orang yang menghafal Quran kan. Orang yang menghafal Quran. Oh macam tu ke pakcik? Tu orang tua tu kata macam ni lah doktor. Dia kata bila doktor nak bedah pakcik, bagi pakcik sembahyang 2 rakaat boleh tak? Dia kata silakan, sembahyang 2 rakaat. Lepas tu bila pakcik duduk di atas katil bedah, bagi masa pakcik 1 jam boleh tak sebelum bedah? Dia kata boleh, pakcik nak baca wirid pakcik kan. Lepas 1 jam doktor bius lah, boleh bius. Jadi maknanya doktor biarlah orang tua duduk atas katil tadi baring, baca Al-Quran dia, wirid dia selama 1 jam. Bila sampai masa untuk bius, dia pun datang, doktor dia bius kan. Bila bius orang tua tadi, doktor kata tengok macam dah pingsan, tapi mulut dah baca lagi dengan suara yang kuat. Baca Quran dengan suara yang kuat. Tengok ni kalau ikut dah pingsan dah ni. Dia pun mula lah bedah dia, operate. Tapi dah baca Quran lagi. Wallahi dia kata, aqsimu billahi ya Syekh Muhammad, dia kata, aku bersumpah dengan Allah Ta'ala, doktor tadi kata, dengan nama Allah aku bersumpah bahawa dia ni sentiasa baca Quran daripada mula kami bedah sampai habis dia bedah. Duk baca Quran dengan suara yang sehingga dia habiskan wirid dia tadi, bacaan dia. Allahu Akbar. Ni cerita ni kan. Saya pun memang saya kenal Syekh Muhammad Hassan tu, kenal dia, selalu duk tengok ceramah dia kan dalam YouTube apa semua. Tapi tang tu kawan dia hantar kat kita, tengok, aku tak pernah tengok ni Syekh Muhammad Hassan ceramah ni. Raqaiq fi daqaiq, dalam beberapa minit tazkirah, melembutkan hati. Syekh Muhammad Hassan orang Mesir hafizahullah. Itu dia. Jadi macam tu, benda ni karamah Allah nak bagikan kepada ahlul Quran, orang yang rajin baca Quran. Kita ni umur kita yang ada tak tahu berapa lama ni, sikit ke banyak ke kita pun tak tahu, wallahu a'lam. Jangan kata aku muda lagi, dah kan. Malaikat maut dia mai tak tahu bila. Bukan dia kata dia hantar surat mai apa nama kan, telegram, email ke kan, daripada malaikat maut nak bagi tahu kita nak mati sekian hari dah. Kita azam
Mana kita baca Quran, paling kurang kita baca Quran, paling kurang lah 2 muka surat lah kalau bolehnya. Kan kita baca 2 muka surat sebelum solat, 2 muka surat selepas solat. Macam saya dah beritahu itu kan. Kita cerita kat orang dan kita cuba buat. Dan semua yang dengar hari ni dengar, kemudian pergi cerita pula ke orang lain. Berapa banyak pahala kita buat, kita dapat tadi, kita ajak orang buat kebaikan kan. Itu dia. Jadi jadikan dia sebagai wirid kita harian, wirid harian bacaan Al-Quran. Biar mudah-mudah bila kita nak mati esok, mulut kita duk baca Quran ya. Mana tahu keajaiban Allah Ta'ala nak bagi karamah, kemuliaan Allah nak bagi kepada Ahlul Quran tadi, baca Al-Quran. Dan bila kita baca Quran, kita faham makna dia, tadabbur. Jangan kalau nak bagi habis. Sebab kita ni bukan orang Arab, kita tak faham Quran kan. Baca Quran satu ayat, tengok terjemahan dia, insya-Allah ada keberkatan dia. Minta doa kepada Allah Ta'ala taufik supaya Allah tolong kita boleh baca Quran ni. Nak baca Quran pun kena minta kat Tuhan juga. Sebab dia ni yang memiliki segala-galanya. Hatta diri kita pun milik dia, hati kita pun milik dia juga. Mana kita kena minta dekat Tuhan, insya-Allah. Itu dia. Sedikit melencong kan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Mereka ni ikut apa yang Allah Ta'ala murka, wa karihu ridwanahu, dan mereka benci, tak suka keredaan Allah Ta'ala. Dia pun tak mau keredaan Allah, yang tak mau. Fa ahbata amalahum, maka Allah Ta'ala hapuskan segala amalan-amalan kebaikan mereka. Ini cerita ni, orang yang jadi kafir ni. Mereka ini tidak memberi manfaat oleh solat, zakat, puasa dan ibadat hajinya, tak ada manfaat. Kerana orang yang kafir dengan sebahagian dianggap kafir dengan semuanya. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, tapi dia tak terima hatu sikit, dia tak terima sikit ya. Sepotong ayat Al-Quran surah Al-Maidah gini tak terima. Maknanya tak ada manfaat puasa dia, sembahyang dia, zakat dia, tak ada manfaat. Kita nak kena jaga. Kita nak kena jaga dan minta kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Minta kepada Allah Ta'ala, Allah tolong kita. Kan masa kita ada lagi, insya-Allah. Roh kita tak sampai dia garah lagi. Kan? Kalau roh sampai dia garah ni, tengah duk mengaji ni, Allahu akbar, seronoklah. Dalam keadaan kita ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala ni, tiba-tiba malaikat mau cabut nyawa, tak ada nak telefon kat anak lah, nak balik masak tengah hari, tak dan. Tu dia, mati. InsyaAllah mati dalam majlis ilmu, mati dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala. Allah redha kepada kita, kan? Kita pun suka untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan yang macam tu. Dalam keadaan kita ni beribadat kepada Allah. Ibadat ni, ibadat ni, duduk dalam majlis ilmu ni adalah ibadat. Ibadat. Itu dia. Malaikat duk mari hampas sayap dia. Kan, malaikat duk mari hampas sayap dia. Cumanya kita tak nampak. Nampak sayap macam mana, bumbung ada ni, ada lagi simen atas tu. Kan, nampak sayap macam mana. Kan, tak usah fikirlah benda tu, tak usah fikir. Tak boleh fikir benda tu. Yang kita tahu maknanya Allah redha dekat kita, kita buat kerja ni, dan malaikat tolong doakan untuk kita. Ikan yang kita nak pergi goreng satgi pun, masa dia hidup dia pun doa untuk kita juga. Ayam ke ikan tak kira lah. Kan, hari ni saya makan ayam, tak makan ikan. Allah, tak ada lah doa ikan tu. Tak kira lah. Segala yang di langit dan di bumi mohon ampun untuk kita. Seronok ni. Kan? Jadi kita akan boleh nak mati dalam keadaan macam ni. Nak mati dalam keadaan baca Quran, nak mati dalam keadaan sujud semayang pada Allah Ta'ala, nak mati dalam keadaan wukuf di Arafah, mabit di Mina, Muzdalifah, tawaf di Kaabah. Kita nak mati dalam keadaan macam tu lah. Jangan sedih pula, Allah, mak takut mati di sana, tak kita nak jumpa hampa, tak boleh nak ziarah kubur mak hari raya. Mak dikebumikan di Baqi', bukan di Baqi' ke di mana kan, dekat kuburan Mu'alla mana kan, dekat Mekah ke mana kan. Jadi susah. Itu dia. Dah. Seronok. Kan, siapa yang suka nak jumpa Allah Ta'ala, Allah suka nak jumpa dia. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa suka nak jumpa Allah, Allah suka nak jumpa dia. Tentulah bila kita dalam keadaan kita beribadat ni, kita suka nak jumpa Allah. Itu dia. Allah suka nak jumpa kita, insya-Allah. Dan Allah sayang kepada kita. Itu. Baik. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu semua nak beriman dengan sebahagian Al-Kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain?
Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika, maka tiadalah balasan bagi orang yang membuat demikian itu daripada kalangan kamu illa khizyun, melainkan rugi yang amat sangat fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia dia rugi, wa yaumal qiyamati, dan hari akhirat, hari kiamat, yuradduna ila asyaddil azab, dicampakkan dia ke dalam azab yang sepedih-pedihnya. Tak boleh nak bayang lah pedih azab di akhirat, macam tak boleh nak bayang dah. Kan? Bukan macam mereka duk seksa orang di dunia ni. Kan? Dah. Mana azab Allah Ta'ala tak boleh nak cerita macam mana. Nak tahu macam mana, tunggulah hari dia kan. Tapi kita tak maulah. Kita minta kalau boleh. Tengok pun tak mau. Ya Allah, kalau bolehnya aku tengok pun tak mau. Nak buat macam mana? Kena tengok juga, sebab nak kena lalu juga. Tak boleh lari. Ya Allah, kalau boleh lenconglah aku. Ya Allah, jangan lalu kot siratal mustaqim, lalu kot jalan lain. Tak ada, satu jalannya. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan akan sampai ke situ. Maka jahanam tu lalu dulu. Oh, siratal mustaqim. Kalalib, pencakok, pengait tu dia akan kait ke atas sirat tu kan. Siapa dapat nah. Dia kait masuk. Tu dia, takut kan. Mintalah selamat tentu selamat, tak selamat tentu kan. Bujang pun tak selamat. Kan? Ada bujang selamat kan? Bujang tak selamat pun ada. Tu dia. Bukan dekat orang menikah, orang bujang pun tak selamat. Baik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai dengan apa yang kamu semua kerjakan. Duk tulis apa yang kita duk buat, apa yang kita duk cakap, benda-benda yang Allah Ta'ala murka yang kita cakap, apa semua malaikat kena duk tulis. Kan? Kemudian firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 150 151, ba'la a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan para rasulnya. An-Nisa 150, jumpa tak? Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka mahu untuk membezakan di antara Allah dan Rasulnya, memisahkan di antara Allah dan Rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din, kami nak beriman dengan sebahagian yang sesuai dengan kami ya. Hak sesuai, hak tak sesuai kami tak mau. Kami nak ambil sebahagian lah. Nampak ayat ni nampak keras ni. Tak boleh ni keras, tak boleh. Kan, tak sesuai ni. Zaman kita ni tak sesuai, keras. Masyarakat majmuk, ayat ni tak sesuai. Berat lah. Benda tu Tuhan murka, cakap benda tu Tuhan murka, Allah marah. Itu dia. Baik. Wa nakfuru bi ba'd, dan kami nak kafir, kami nak engkar dengan sebahagian yang lain. Kami tak boleh terima. Hal ni tak boleh terima. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Itu dia. Depa nak ambil jalan lain. Depa tak mau ikut jalan tu. Nak ambil jalan di antara iman dan kufur. Terima pun tak, tolak pun tak. Kami ayat ni kami terima pun tak, kami tolak pun tak. Jadi macam mana terima pun tak, tolak macam mana? Kan nak jadi macam mana? Kami tak terima ayat ni dan kami tak tolak. Faham tak? Tak boleh nak faham kan? Orang gila pun tak cakap macam tu. Tu dia nak, tapi dia nak cerita kata dia tak terima lah. Nak cakap tak terima tu berat sangat. Maknanya kan lisanul hal dia, keadaan dia nak cerita kata dia tak terima. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Allah kata, wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, dan kami sediakan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Itu dia. Nak buat orang hidup di dunia ni kan, biar kaya atau mana pun, tapi kalau duk ingkar dengan Allah Ta'ala, susah lah. Dunia akhirat pun susah. Hidup dunia tak tenang, akhirat pun susah. Dunia pun tengok orang duk parking motor depan dia, rumah lama-lama rumah dia. Dia ni nak apa, nak merompak rumah aku ke? Jalan di supermarket, pasar raya, mana-mana orang duk tengok dia macam ni. Dia pun ni nak bunuh aku ke? Nak kidnap aku ke? Kan? Macam-macam dia fikir, tak seronok. Ni mana? Dia takut Allah Ta'ala. Baik, di akhirat besok terimalah, lagi beratlah. Kemudian tadi yang pertama. Yang kedua, dia ni mengganti hukum Allah Ta'ala dengan hukum lainnya pada perkara tertentu tanpa dia menjadikannya sebagai hukum yang wajib diikuti.
Ini ada huraian dia. Maka baginya 3 keadaan. Pertama, dia melakukannya dalam keadaan dia mengetahui dengan hukum Allah Ta'ala. Dia beriktikad bahawa selainnya lebih bermanfaat dan utama untuk manusia, atau beriktikad sama saja antara 2 hukum tersebut, atau beriktikad harus, yakni mubah, boleh meninggalkan hukum Allah, maka orang ini jadi kafir, keluar daripada Islam, sebagaimana telah disebutkan sebelum ini. Yang kedua, dia mengetahui hukum Allah dan beriktikad yang baik dan utama atas yang lainnya, bahawa hukum Allah itu adalah yang terbaik dan lebih utama daripada hukum yang lain, tetapi dia menyanggahinya kerana untuk menimpakan mudarat atas orang yang dihukum, atau kerana untuk memberi manfaat atas orang yang dihukum, macam tadilah, maka orang ini zalim, tidak kafir. Dan atasnya berlaku firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Orang ni kena ni, kan? Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka orang ni orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka orang ni adalah orang yang fasik. Itu dia. Perkara berhukum dengan selain dari apa yang Allah telah turunkan termasuk perkara yang amat besar. Benda ni besar lah. Diuji dengannya para pemerintah hari ini. Itu dia. Ini ujian terhadap pemimpin. Ujian besar ni. Siapa dilantik sebagai pemerintah dan pemimpin, ni ujian berat untuk dia. Macam mana dia nak buat laksana ni? Tapi Sultan Hasanul Bolkiah dia, alhamdulillah, dia dah berusaha, kan? Dia dah berusaha, Allah dah bagi hidayah dan taufik pada dia. Dia dah buat hari ni, dia tak heran kat siapa. Sampai puak-puak pergi boykot dia punya hotel kat mana tu, kan? Biar boykot biar, aku tak heran, kan? Dia tak heran apa, dia duit banyak, kan? Kalau dia iman dia kuat, duit tak ada pun tak heran, kan? Tapi alhamdulillah, dia buat satu contoh yang terbaik. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang tunjuk teladan yang baik dalam Islam ni, falahu ajruha, dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang tiru dia. Mungkin lepas ni pula kita Malaysia tiru dia pula, kan? Itu dia. Jadi kita harap doa itulah doa kebaikan, kan, untuk pemimpin kita. Doa Allah bagi hidayah dekat depa. Jangan duk pergi maki depa, kan? Jangan duk pergi kutuk dia. Kita kena doa untuk dia supaya bagi hidayah tadi. Allah Ta'ala bagi hidayah dan taufik pada dia, tunjuk pada jalan kebenaran. Kita juga yang senang kalau Allah bagi hidayah kat mereka. Ni dak pergi hantam mereka, pergi kata kawan tu macam ni, pergi buka segala, korek rahsia dia apa semua, kan? Rahsia yang duduk di bawah 7 petala bumi pun korek habis buat keluar. Kita ni kena sembunyi aib orang. Kalau kita tahu dia buat aib, rosak, dosa dia buat tadi, kan, kita jangan duk pergi cerita rahsia dia ke orang. Salah. Tapi hari ni kerana masalah politik, perbezaan politik, dia jadi tak elok. Nak korek kawan tu punya, walaupun orang tak tahu, kita seorang je tahu. Sanggup pergi pasang CCTV, apa kamera, apa rahsia pasang ibu jarinya kamera tu, kan? Nak intip kawan tu buat apa semua. Benda ni salah, dosa, kan? Jadi kita kena doa supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Mereka buat salah tu mereka dengan Tuhan, mereka buat zalim tu mereka dengan Tuhan. Kita sebagai rakyat yang diperintah, jadi kita kena doa kebaikan untuk mereka, kan? Doa supaya Allah beri hidayah, beri taufik, mereka akan jalankan kebaikan tadi, insya-Allah. Itu dia. Kadang-kadang masalah, kan, nak buat baik ni pun ialah ujian. Allah uji macam-macam. Kan. Jadi kita tengok orang, kita kena prasangka baik dia. Maknanya kalau dia buat silap, kita kena cari keuzuran untuk dia. Mungkin dia jahil, mungkin tak ada orang cerita dekat dia, apa semua, kan. Cari jalan, insya-Allah. Tu. Tapi memang dia zalim semua. Yalah, memang dia zalim, atau dia dengan Tuhan. Tu dia dengan Tuhan. Baik. Diuji dengannya para pemerintah hari ini, maka wajib atas seseorang tidak cepat menghukum dengan apa yang tidak layak atas mereka, sehingga jelas baginya kebenaran. Kerana ini suatu yang teramat bahaya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala bahawa dia membaiki semua pemerintah muslimin dan membaiki semua penasihat agama mereka, kan? Mereka ada penasihat agama mereka. Kalau kawan tu dia tak menasihat kawan tu, dia tahu agama, dia tanggunglah dosanya. Tapi kalau dia nasihat juga, tapi kawan tu tak mau terima, dia nasihat dia lepas dah. Dia dah nasihat dah. Hak tak mau terima tu lah tanggung dosanya. Tu dia dengan Tuhan lah. Tapi kerja dia
menasihati. Baik. Wajib atas seseorang yang dikurniakan pengetahuan untuk menjelaskan kepada pemerintah. Ini untuk ahli alim ulama, orang-orang yang berilmu agama. Dia wajib bagi dia menjelaskan. Menjelaskan macam mana cara pula? Dia ada cara dia lah, bukan di atas pentas, kan? Bukan di padang balai Islam tu, tempat parking kereta tu kan, pasang pentas tu apa semua. Oh, buka aib kau tu, buka aib kau ni apa semua cerita. Pergi jumpa dia, cakap dia. Kalau dia tak terima, wa ma alaika illal balagh, engkau hanya menyampaikan tugas kau. Dia tak terima, tu dia dengan Allah Taala. Tapi kita ada masa lagi, dia pun ada masa, kita boleh angkat tangan doa kat Allah Taala, ya Allah bagi hidayah kat dia, Allah bagi hidayah dekat aku dan dekat dia. Ya Allah bagi hidayah kat dia, kita tak dapat hidayah teruk jugalah. Tapi jangan takutlah, kita doa hidayah untuk orang lain, malaikat akan kata amin, walaka misluhu, engkau pun macam tu juga. Seronoklah kita doa kebaikan untuk orang lain kan. Doa hidayah untuk orang lain ni, malaikat akan kata amin, untuk kita pun macam tu juga. Seronok tu. Ya, aku terlupa untuk doa diri aku doa untuk ni kan, untuk mereka kat aku tak doa pun. Dah, malaikat dah aminkan dan doa untuk kau pun dapat juga. Tak rugi kita doa untuk orang lain kan. Qul jami'al muslimin wal muslimat. Bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang Islam, semua orang Islam lelaki dan semua orang Islam wanita, aku doakan keampunan tadi. Malaikat kata amin lah untuk kita kan. Dan untuk engkau macam tu lah, sebab ramai orang Islam tadi, bukan seorang, lelaki dan perempuan kan. Kita doakan untuk mereka, tu Allah nak bagi kat kita pahala banyak tu. Banyak pahala insya-Allah. Baik. Wajib. Tu dia. Atas seseorang dikurniakan pengetahuan untuk menjelaskan kepada para pemerintah supaya terlepas beban tanggungjawab mereka dan supaya petunjuk menjadi jelas. Lalu dengan itu binasalah oleh mereka yang binasa dan hidup oleh yang hidup di atas bukti yang jelas. Janganlah dia berasa rendah diri untuk bangun memberi penjelasan, dan janganlah berasa takut terhadap seseorang, kerana izzah dan ketinggian hanya milik Allah semata-mata dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang beriman. Hanya Allah yang memiliki taufiq. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab dia Fatawa Al-Aqidah. Ini saya ambil daripada situlah. Nah, jadi ini maknanya ilmu. Ini ilmu. Bila kita cakap tu benda tu ada fakta kat kita kan. Jadi macam tu. Jangan mudah hukum orang. Orang tu tak buat hukum Tuhan, nak ni nak terus hukum dia kafir. Tak tengok keadaan dia macam mana. Dan kerja nak mengkafirkan orang ni bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Atau ada ahli dia dalam bidang dia, para ulama tadi kan. Jadi maknanya serahkan setiap perkara itu kepada ahlinya. Kalau kita bukan pomen motor, jangan kita duk pandai-pandai nak pergi pomen motor. Sekali lagi jadi pomen labu. Pomen labu, dia nak repair labu tak jadi juga labu. Lama-lama labu jadi sayur, tak apalah. Tak tahu buang macam tu saja labu, tak boleh makan. Jadi macam tu, serahkan segalanya kepada ahlinya. Jadi maknanya kita kerja kita, setakat mana yang ada ilmu kat kita sebarkan ilmu tadi, sampaikan. Orang tak terima, kita dapat pahala. Orang terima pun kita dapat pahala. Mulakan yang dekat. Ibda' biman ta'ulu. Mulakan dengan orang yang kita jaga dulu. Anak-anak kita apa semua, beri perhatian kepada mereka, beri agama kepada mereka. Tak semestinya kita nak sekolahkan daripada sekolah agama. Kita di rumah ni, pergi hantar daripada rumah pergi sekolah tu dah setengah jam. Masa setengah jam tu dia tak boleh lari mana dah. Dia kena duduk dalam kereta, dia tak boleh terjun. Masa tu lah kita nak bagi dekat dia cukup-cukup. Kata abang, sembahyang cukup lah bang. Kan? Ambil wuduk betul lah bang, belajar sekolah macam mana, cikgu ajak gini-gini. Kita nasihat dia. Masuk waktu kita kena sembahyang. Pukul 2 lagi ayah nak ambil hang, masuk dah waktu sembahyang. Hang sembahyang dulu kat sekolah, sembahyang jemaah sikit. Ajar agama dia bang. Cerita pasal akidah dekat mereka kan. Jadi mana kita kena mantap akidah apa semua. Akidah tu apa ayah? Akidah gini. Tapi kalau ayah pun tak erti juga, ayah pun tak mengaji, ni cerita pasal apa? Kan? Kuliah masjid sebulan sekali pun payah nak suar muka. Susahlah. Dia kena belajar agama. Jadi mana bila naik kereta ke apa, kita peluang kita dengan anak-anak kita kan. Ni nasihat macam 5 minit lagi, nasihat masa cuti sekolah untuk saya dan untuk kita semualah. Bukan nasihat ustaz tu siapa. Kami berumur lagi pada dia nak nasihat kami, bukan nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat untuk orang-orang yang beriman. Cerita agama dekat anak-anak kita. Kau mak nak pesan ni, tutup aurat gelok sikit. Jangan duk balut aurat tu. Tu bukan tutup aurat tu, balut tu kau. Mak tu cikgu pakai macam tu.
Cikgu bukan maksum, kan? Jadi mana kena ikut. Nabi ajar agama kita gini-gini, ajar anak-anak kita, kan? Nasihat dekat mereka. Maknanya kalau hari-hari kita nasihat mereka 15 minit satu hari, pergi hantar 15 minit, balik 15 minit, dah setengah jam kita boleh cakap dengan mereka satu hari. Kalau seminggu, kalau sebulan, tak banyak ilmu dapat. Tapi kita kena ada juga ilmu lah. Tapi kalau kita dekat ilmu, artis-artis yang ada dekat kita, masuk kita, prop tu bunyi macam-macam, artis sana, artis sini, kan? Lagu ni, kan? Tak kita tu dia tangan duk gedik lah, kan? Sampai anak pun tengok, ambil orang tua ni tak sedar diri. Dia tak katalah kat mak dia, muka dia fikir mak ni tak sedar diri langsung, kan? Buka Quran ke apa kan bagus juga. Mungkin ada macam tu kan, wallahualam. Tapi kita orang yang mengaji tak macam tu, kan? Ni cerita orang yang tak mengaji, yang tak reti masa dia nak buat macam mana, kan? As-sihat wal faragh tu, kan? Masa sihat dan masa lapang tu. Jadi kita nak kena curi yang baik lah, bukan suruh nak curi. Ustaz nak suruh curi dong. Curi masa yang baik tadi, kan? Masa-masa curi, kan? Maksud dia supaya masa tu ada keberkatan dia, kita sampaikan dakwah. Ilmu yang kita belajar hari ni, zakat dia, kita kena cerita ke orang. Orang yang mula kita cerita, hak kiri kita, hak kanan kita, hak depan kita, anak-anak kita, sampaikan pada mereka. Nah, walaupun mereka ni tak pergi mengaji sekolah tahfiz Quran ke, tak pergi duduk sekolah agama ke, tapi mereka ada agama. Satu masa mereka jadi doktor yang faham Quran, yang ada fikrah agama, insya-Allah taala. Itulah kita nak minta kepada Allah, kan? Kita nak selamat dunia dan kita nak selamat akhirat. Dunia akhirat kita nak, dunia dan akhirat kita nak, kan? Bukan kita nak lempang dunia, nak ambil akhirat saja. Dah, dua-dua kita nak. Itu dia, insya-Allah. Habislah kita tajuk ni, kan? Saya dah baca lah sekali lalu, kan, tu, kan? InsyaAllah kita akan masuk pula golongan yang selamat, mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan pergi kepada pendetilannya. Sebelum tu saya nak bagi nota apa yang saya buat. Kalau saya mati, kan? Kalau saya mati, tapi bukan minta mati lagi, kan? Kalau mati, benda ni ada dekat jemaah semua, siapa baca, insyaAllah boleh pahala dekat saya dan pahala dekat orang yang buat ni, kan? Hak ni pun ada dalam tu, tapi saya tak utter apa semua bahasa Melayu kita, kan? Boleh ambil lah seorang satu lepas ni, kan? Saya tak sana ambil lah. Ataupun nak tolong bagi, kan? Boleh. Sini ada 2 orang, ambil lah, kan? Mana tahu ni apa nama untuk akhirat kita, kan? InsyaAllah, jazakumullah khair. Kalau tak cukup, tak apalah, insyaAllah kita buat lagi. Itu yang kita akan baca, insyaAllah. Siti Zabedah bagi nombor telefon, siap dah. Nak jawapan telefon ke jawapan sekarang? Sekarang ni. Okey, apa pendapat ustaz mengenai sembahyang hadiah? Bolehkah ia dilakukan kepada si mati? Adakah ianya boleh menolong si mati, meringankan azab siksa si mati? Jawapan dia, sembahyang hadiah ni tak ada dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak hadiahkan pahala sembahyang kita kepada orang mati, tak ada. Hatta nak hadiahkan bacaan Al-Fatihah pun tak ada, makcik. Tak ada. Yang adanya apa dia? Adanya doa untuk kita orang yang masih hidup, untuk orang yang dah mati. Kita doa. Doa kebaikan, ya Allah, ampunkanlah si fulan. Ya Allah, maafkanlah si fulan, kau jauhkanlah dia daripada azabmu, kan? Bebaskanlah dia daripada azab api neraka, azab kubur. Lah, berilah kesenangan, kebahagiaan kepada dia di alam barzah dan alam akhirat. Kalau kita tak boleh doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Tak boleh Melayu juga bahasa orang putih. Tak boleh orang putih juga bahasa orang kulit hitam. Apa-apa bahasa pun boleh, insya-Allah. Doa. Doa tu Nabi kata sampai. Sebab Nabi SAW ketika Nabi pergi menyelenggarakan bersama para sahabat, menyelenggarakan satu jenazah seorang sahabat, dah ke bumi dah sahabat tadi, Nabi duduk kat kubur tu, Nabi kata ud'u li akhikum as-sabat, doakan untuk saudara kamu ni as-sabat, keteguhan, fa innahu al-ana yus'al, sekarang dia tengah kena tanya. Doakan Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu. Kita doakan. Doa ni bila-bila masa kita teringat saja kawan-kawan kita yang dah meninggal, kan, kita doa. Teringat saja mak ayah kita doa. Teringat saja kawan kita, jiran kita meninggal, kita doa, ya Allah. Maknanya Allah nak suruh kita doa untuk kawan-kawan kita yang dah meninggal. Kadang-kadang kita teringat, kan, duduk saja teringat, Allah, makcik tu meninggal lah itu.
Allah. Duduk haji ikut kelas. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, maafkanlah dia, ya Allah. Kan, bersihkanlah dia daripada dosa dia, ya Allah. Kan, Engkau berilah kebahagiaan kepada dia di alam yang barzah, di alam akhirat. Apa semua doa. Tak rugi. Malaikat doa amin. Walaka mithluhu. Untuk engkau pun macam tu. Untung, insya-Allah. Jadi maknanya tak ada dalam sunnah Nabi SAW sembahyang hadiah, solat hadiah tak ada. Hadiah Al-Fatihah pun tak ada juga. Doa sahaja untuk saudara kita yang beriman, yang muslimin, yang muslimat yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Adapun untuk ibu bapa kita, segala amalan kebaikan yang kita buat tak akan putus selama mana ibu bapa kita adalah orang yang beriman dan orang muslim. Sampai kita duduk dalam majlis ilmu macam ni pun, kan, pahala dapat tu, banyak tu dapat kat kita, banyak tu lah dapat kat mak ayah kita, sama. Untung mak ayah tadi kan. Jadi maknanya kita sayang mak ayah kita, kita buat kebajikan pada mak ayah kita, kita buat ibadat. Apa saja ibadat yang kita buat confirm sampai pada mak ayah, kan, insya-Allah. Aku terlupa nak niat masuk kelas Darul Taklim tadi, nak pahala untuk mak aku lah. Terlupa nak niat. Sampai dah. Kan? Sampai dah untuk mak dan ayah, sampai dah. Tu dia. Maknanya dosa kita buat tak sampailah. Dosa tanggung sendiri ya. La taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain tak tanggung dosa orang lain. Itu pahala mak ayah kita tadi. Seronok kan. Kita jadi mak ayah ni, kita pun seronok juga. Lagi ramai anak kita lagi syok. Kalau anak kita seorang, Allah sedihnya aku kan, anak 3-4 orang, anak tak ramai. Tapi rezeki kita macam tu, nak buat macam mana kan? Itulah ada kebaikan yang kita tak tahu kan. Ya. Selalunya kalau bulan puasa kan Ustaz, surau-surau kan dia ada bagi macam borang kepada rumah-rumah tu, siapa nak menyumbang dan bagilah nama-nama arwah kan. Boleh ke macam tu? Tak ada dalam sunnah lah. Tak ada dalam sunnah. Yang sunnahnya maknanya doa macam tu saja, kan? Maknanya kalau saya tak bagi duit, tak ada doa untuk mak saya. Doa mereka wali jami'il muslimin wal muslimat tu dah masuk lah tu. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Adapun perbuatan yang edar borang apa semua tu tak ada. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau benda tu baik, Abu Bakar, Umar buat lama dah. Kan, tak, benda tu tak ada. Dan anak kita anak perempuan kan, dia bila dia dah kahwin, patut tanggungjawab suami lah kan. Tapi kalau suami dia tu tak mungkin anak kita ikut yang terkira kan. Jadi kita beletih kat anak kita, tak apa Ustaz. Anak kita pun marah, mengajuk tak tahu mah. Macam tu. Jadi boleh tak lepas tu kita bercakap pula dekat menantu kita, tolong nasihat sikit anak. Tak ada masalah apa. Ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim, kan. Agama itu nasihat. Maknanya cumanya anak kita ni, perempuan ni bila dah kahwin, tanggungjawab suami dia semuanya, nasihatkan isteri dia apa semua, kan. Macam tu tanggungjawab dia. Tapi kalau suami pun jahil juga, tak tahu agama semua, sembahyang pun lebih kurang je, celup-celup ataupun tak celup langsung. Tak celup langsung tu maksudnya tak sembahyang langsung lah, kan. Susah lah. Jadi mana kita nak pandang, nak tengok bakal menantu kita ni kan. Ni mungkin ada peluang lagi untuk kita kan. Nak tengok bakal menantu ni, jangan duk pandang kereta dia. Mungkin kereta dia sewa, kita bukan tahu, kan. Masa dia datang dia semayang ke? Dia datang semayang kan. Tapi tu maknanya kita selidik dulu kan. Tabayyun dulu, cari dulu kan. Tengok dulu. Maknanya dah puas kita tadi, kita istikharah 2 rakaat apa semua, kan. Istikharah nak buat benda besar ni, istikharah dulu. Supaya apa, kita tidak akan menyesal di kemudian hari kan. Tapi kalau anak juga tu, nak juga nak buat macam mana kan. Hak itulah didikan kita dah bagi dekat dia, kan. Kalau didikan agama kita bagi kat dia, memang dia faham dah apa semua, dia akan ikut mak dia. Tapi kalau didikan yang tak ada langsung pasal agama ni, pasal taat pada mak ibu bapa ni, maknanya tak ada lah. Macam baru ni baca sahabat di Pakistan yang lontar batu mati di Pakistan kan, 2 hari lepas baca sahabat. Saya bukan ahli surat khabar, tapi duk tengok belek-belek juga, kan. Di Pakistan tu, anak dia tu, dia orang Pakistan ni biasalah dia berkahwin kaum kerabat, sepupu kahwin kan. Jadi maknanya perempuan ni dia mungkin dia pergi sekolah apa semua, ada boyfriend apa semua, ada kekasih dia apa semua, kan. Jadi hak tunang dia pun biasalah, dia tunang lah, dia kecil dia tunang, kadang-kadang dah kahwin lah kan. Jadi maknanya dia tak kahwin dengan orang hak pak dia tunangkan dengan lelaki tu. Jadi perempuan ni kahwin dengan orang yang dia nak lah. Lepas tu dia panggil ke mahkamah apa semua,
Dia pergi ke mahkamah, pak dia tunggu di situ, abang dia pun tunggu situ, bekas tunang dia pun tunggu situ, pegang bata merah tu. Lepas hantam dengan bata tu, mati perempuan tadi kan. Jadi macam tu, maknanya manusia ni jauh dengan agama macam tu lah. Jauh dengan agama. Tak mengaji, walaupun dia orang Pakistan, orang mana, kalau tak mengaji lah, macam orang Arab lah. Hak tak belajar lah, jahil kan. Dia hukum sendiri lah. Tu jadi masalah macam tu. Jadi mana pendidikan penting, pendidikan agama tadi kan. Kena tahu akidah tu nombor satu. Akidah. Jangan kita seorang terlepas. Kita kena ajak. Ya kan? Ajak keluarga kita cerita, bawa balik buku nota, hadiahkan nota-nota yang baik-baik tadi, putus stik ke apa, bagi-bagi. InsyaAllah mungkin dia akan dapat hidayah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada hidayah tu bukan kita punya lah, itu Allah Taala punya kehendak lah. Nabi Nuh pun anak dia tak beriman. Wallahu a'lam. Ada lagi ke? Tak ada apa dah. Baiklah, insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap itu kesilapan saya dan kejahatan syaitan. Kita mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.